Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu bab 12 pengendalian data. Okay, jom kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay, iaitu 12.1 proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Okay, kalau kat sini kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan soalan statistik. Soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan dalam data tersebut. Kat sini dia ada bagi dua contoh soalan statistik. Yang pertama, berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Bila disebut tinggi, perkara ataupun maklumat yang akan kita dapat, data yang akan kita dapat, mestilah dalam bentuk nombor. Kalau kat sini dia bagi contoh 150 cm, 156 cm, 164 cm dan sebagainya. Soalan statistik yang jenis kedua, apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Jawapan tak bolehlah dalam nombor sebab kalau kat sini makanan kegemaran mestilah dalam bentuk jenis makanan lah. Macam contoh dia bagi kat sini nasi lemak, mi goreng, laksa dan sebagainya. Seterusnya kita lihat kaedah pengumpulan data. Ada 4 cara iaitu temu bual, tinjauan, pemerhatian dan eksperimen. Seterusnya kita lihat yang jenis data ni macam teacher cakap tadi lah. Yang kategori tu macam contoh dia tadi jenis makanan. Kalau numerik ni dia punya data tu mestilah dalam bentuk nombor. Kita tengok macam mana kita nak bezakan sama ada data tu dalam bentuk kategori ataupun numerik. Ataupun dalam bentuk nombor lah. Kalau kita tengok sini dia kata klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Kalau kita tengok suhu badan setiap pelajar, dia dalam bentuk kategori ke unit data dia? Data dia mesti dalam bentuk nombor lah. So, dia adalah data numerik. Seterusnya bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Bilangan. Jadi, dia adalah numerik lah. Punca kemalangan di jalan raya. Ini kita tak boleh bagi data dalam bentuk nombor, tapi kita kena bagi dia dalam bentuk kategori. Seterusnya kita lihat contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Kat sini dia dah bagilah jadual cara untuk bina jadual kekerapan. Kat sini adalah data dia. So, kita kelaskan dulu. Bilangan anak, gundalan dan kekerapan. Bilangan anak ni, cara kita nak susun nombor dia adalah dari nombor yang sedikit hingga yang paling banyak. Maksudnya tertib menaiklah kat sini. Lepas tu kita kirakan berapa buah keluarga yang mempunyai bilangan anak kosong ataupun tidak mempunyai anak. Jadi kita kiralah dalam data kita ni. 1, 2, 3, 4. 4 buah keluarga. Jadi gundalan dia kita tuliskan 4 batang lah. Macam stick lah ni. Macam batang ni kita tandakan 1, 2, 3, 4. Dalam untuk kolom kekerapan ni kita tuliskan nombor lah. Kalau 4 kat sini kita tulis nombor 4. Seterusnya bilangan anak seorang. Kita pun kira 1, 2, 3, 4, 5. Gundalan dia kita buat 4 batang yang menegak, 1 batang yang serong. Jadi kita tahulah dalam satu set gundalan ni hanya ada 5. Dekat jadual kekerapan ni kita tulislah nombor 5. Begitulah seterusnya. Untuk 2 ni kita tengoklah. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satu lagi. Bila 6 kita buatkan satu set gundalan ni yang ada 5 batang ni. Lepas tu kita tambahkan satu lagi. Tulislah nombor 6 dekat kekerapan ni. Yang nombor 3, bilangan anak nombor 3, bilangan anak 3 dan 4 ni sama jugalah cara dia. Kirakan data, bilangan data. Lepas tu tuliskan gundalan dan juga tulis nombor dekat kolom kekerapan. Kita pun total upkan semua. Dapatlah satu jumlah. Dia akan sama dengan yang diberi dalam soalan lah. Jumlah kekerapan ni. Seterusnya kita lihat bagaimana kita nak mewakilkan data tu. Kita ada beberapa cara lah. Iaitu carta palang. Kita ada carta pie. Kita ada graf garis.
Ada plot titik, plot batang daun. Okey. Itu sahaja. Okey, kita tengok dulu rupa ataupun ciri-ciri bagi carta-carta tersebut. Macam mana kita nak wakilkan data. Macam tadi kita buat jadual kekerapan. Yang ni kita nak buat dia dalam bentuk grafik lah. Dalam bentuk grafik. Kalau contoh carta palang ni, kita akan buatkan dia macam ni lah. Macam graf bar gitu. Okay, kita buatkan paksi X, paksi Y. Okay, paksi X ni apa? Dia punya maklumat. Okay, berkenaan aktiviti. Kita tengok contoh 3 dah. Okay, contoh 3 ni maklumat yang boleh ditulis di paksi X adalah aktiviti. Okay. Lepas tu kita tulislah aktiviti membaca, menonton televisyen, melalui internet, bersenam, mendengar lagu. Okay, kekerapan pula kita tulis skala dia dekat paksi Y. Lepas tu kita labelkan lah. Kalau membaca ni 8 orang. So kita labelkan dekat 8 ni. Lepas tu kita buatkan satu macam kotak gitu. Okay, sama juga menonton televisyen. Berapa kekerapan? 9 orang. Jadi kita pun tandakan dekat 9 ni. Kita pun buatkan satu kotak. Sama jugalah yang lain. Atau kita buat secara melintang. Maksudnya kita buatkan kekerapan ni di bahagian paksi X dan maklumat aktiviti ni di paksi Y. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, kalau tengok kat sini, contoh seterusnya ni dia bagi dua perkara. Dua perkara di paksi Y. Okey, ni paksi X kita ni, pelajar ni. Pelajar Aifan, Haris, Nora, Raju. Okey, yang dekat paksi Y ni ada dua markah. Markah kuis sains dengan kuis matematik. Kita boleh tuliskanlah dua maklumat tersebut dalam bentuk graf palang juga. Untuk seorang pelajar ada dua markah, jadi dia ada dua lah graf. Dia ada dua graf palang ni. Carta palang ataupun dia ada dua graf bar di setiap orang. Samalah macam maklumat dalam ni. Okay, seterusnya kita lihat carta pi. Okay, bila kita sebut carta pi ni, mungkin kita dah boleh agaklah bentuk dia bulat. Okay, dia akan melibatkan sudut lah juga. Akan melibatkan sudut. Kita kena kira sudut dia. Macam contohnya kalau kat sini dia bagi dalam bentuk maklumat kan. Warna kereta. Contohnya warna kereta merah, kuning, putih, biru. Bilangan kereta dia bagi. Okay, lepas tu kita tengoklah cara-cara untuk bina carta pi ni. Okay, first kali cari sudut sektor bagi setiap kategori. Okay, macam mana cara kita nak carikan sudut sektor? Okay, maklumat yang dibagi merah sama dengan 9, kuning sama dengan 12, putih 10, biru 5. Okay, kita jadikan dia dalam bentuk pecahan bulatan. Kita buat 9 bahagikan dengan 36. 36 ni jumlah lah. Jumlah kepada bilangan kereta. Okay, bila kita dah buat macam ni, dah jadikan dia dalam bentuk pecahan, kita darabkan dengan 360 untuk kita tahu berapa untuk bilangan kereta ni, berapa sudut dia. Okay, sama jugalah macam ni. Untuk kereta kuning, 12 kita bahagikan dengan 36, kita darabkan dengan 360 untuk kita cari berapa sudut dia, berapa darjah untuk 12 biji bilangan kereta kuning. Okay. Macam tu jugalah untuk putih pun dan sama juga untuk biru. Okay. Kita akan dapat lah. Bila dah dapat dah jumlah ataupun dapat dia punya darjah, kita transformkan dia dalam bentuk carta pi. Kita buat satu bulatan. Lepas tu kita buat satu garis kat tengah ni dulu. Satu garis kat tengah ni dulu, bahagian atas. Kita ambil kita punya protractor tu. Kita ukurlah sudut. Okay, 90 darjah. Okay, kita tandakan. Kalau 120 darjah, tandakan juga kat sini. Kita akan ambil pembaris tu untuk kita ukurkan 120 darjah ni daripada garisan yang ini. Bukan daripada atas. Kalau daripada atas lain pula. Dia akan dilabel. Okay, seterusnya kita lihat graf garis. Okay, graf garis ni kita pun boleh imagine kan.
bila dia kata graf garis ni, so hanya ada garisan lah. Garisan. Dan yang kita buat ni bukannya yang kita lakarkan. Kita plotkan dulu maklumat, kita sambungkan titik-titik dia. Macam tu. Okay, kalau kat sini kata, contoh bagi graf garis ni, ada waktu dan suhu. Okay, waktu 1 pagi, berapa suhu dia. Waktu 2 pagi, berapa suhu dia. Dan seterusnya. Okay, lepas tu kita masukkanlah. Okay, yang bahagian atas ni, atas kotak ni, kotak yang paling atas ni, kita akan letak di bahagian paksi X. Dan kotak yang di bawah kita akan letak di paksi Y. Tapi kena menggunakan skala yang seragam lah. Kita bukannya ambil terus nilai di sini. Kita settingkan dulu dia punya skala. Maksudnya kalau 37.8 ni kita tak boleh terus tulis 37.8 lah. Kita lihat dulu suhu ni nombor yang paling kecil. Maksudnya contoh kat sini kita tengok 37.5. Tapi kita tak boleh tulis 37.5 lah. Kita buatlah nilai yang bawah sikit, 37.3 ke, 37.4 ke. Okey, lepas tu kita pun tengok nombor yang paling tinggi. Nombor yang paling tinggi adalah 38.4. Okey, 38.4. Okey. Kita pun label lah kita punya graf ni. Okey, disebabkan kita punya skala ni tidak bermula dengan kosong, jadi kita perlu tuliskan tanda zigzag ni. Kita kena buat tanda macam ni lah. Menandakan kita bukan bermula daripada 1 ataupun 2. Kita bermula data kita ni di tengah-tengah. Okey, untuk plot titik ni, kita akan sambung pada minggu depan lah. Penerangan berkenaan plot titik dan seterusnya. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita sambung minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.